Projek mitigasi banjir bagi menangani banjir kilat di Ibu Negara menjadi tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. Perinciannya bersama Suhil Muhammad Noor. Silakan. Ya, Tira, 2 daripada 14 projek mitigasi banjir disiapkan tahun ini dalam usaha jangka panjang menghadapi insiden banjir kilat di ibu kota. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan 4 projek masih lagi dalam peringkat pelaksanaan, manakala 8 projek di peringkat ada lista tender. Dalam usaha jangka sederhana pula menghadapi insiden banjir kilat di Kuala Lumpur, DBKL menyelenggara 15 kolam takungan banjir terbuka dan juga 9 kolam tertutup bawah tanah. Semua kolam-kolam takungan banjir telah dilakukan pengurikan kelodak atau desiltation mengikut keperluan semasa dan jadual berkala. Longkang-longkang tepi jalan turut dinaik taraf, bukaan sesalunya bagi mengurangkan implikasi banjir kilat. Dalam tempoh antara tahun 2022 hingga 2023, 7 projek mitigasi banjir berjaya disiapkan. Dr. Zaliha menegaskan persiapan berdepan banjir, khususnya banjir kilat, diberi keutamaan sepanjang masa. Bagi usaha jangka pendek pula, DBKL telah menyelaras tindakan pembersihan sistem aliran seperti longkang dan juga outlet di kawasan terjejas banjir. Ia bagi memastikan kapasiti sistem saliran berada dalam keadaan yang paling optimum. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Batu Pahat On Abu Bakar berkaitan tahap persediaan Kuala Lumpur bagi kepengurusian ASEAN 2025 dan Tahun Melawat Malaysia 2026. Baik, dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah meminta Akta Badan-Badan Berkanun Tata Tertib dan Surcharge 2000 Akta 605 disemak semula bagi mengecualikan universiti awam daripada tertakluk kepada setiap arahan dikeluarkan JPA ke atas Badan Berkanun. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan ia bagi memastikan iklim dan ekosistem universiti berkenaan terutama membabitkan pensyarah tidak terkongkong dalam menyuarakan pandangan mereka. Kerana universiti awam itu dianggap sebagai badan berkanun. Dan di dalam Akta 605 itu ada 12 institusi yang dikecualikan. Maka sudah sampai masanya juga kita perlu melihat dalam konteks sebuah universiti. Sebagai contoh dalam konteks perkara 18.1, 18.2 yang menyentuh tentang perkara yang boleh, perkara yang tidak boleh. Bagaimanapun, beliau menekankan kenyataan yang dikeluarkan perlu bersandarkan kepada fakta yang sahih. Datuk Seri Dr. Muhammad Zamri menjawab pertanyaan Wakil Indra Mahkota Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Baik, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantaligi memaklumkan potensi berlakunya insiden lubang benam di laluan Persekutuan 5 FT5 yang terletak di kawasan Klang adalah rendah. Bagaimanapun, kejadian tanah jelas di lokasi tersebut lazimnya disebabkan faktor bukan semula jadi seperti kebocoran paip utiliti. Justru pemasangan utiliti di kawasan berkenaan perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan kementerian. Ini termasuk syarikat konsensi yang dilantik perlu menyediakan laporan berkala. Syarat tersebut turut terpakai di semua laluan persekutuan. Bagi mengelakkan kejadian tanah jerlus disebabkan oleh kebocoran paip utiliti, KKR telah mempunyai garis panduan prosedur pemasangan utiliti jalan persekutuan yang mana pemasangan utiliti di dalam rizab jalan persekutuan perlu mematuhi garis panduan dan keperluan teknikal yang telah disyaratkan oleh pihak JKR. Pemantauan dan penyelenggaraan secara berkala juga dibuat oleh syarikat konsesi yang telah dilantik oleh KKR bagi memastikan jalan dalam keadaan baik termasuk sistem peparitan. Pernyataan bagi menjawab soalan Wakil Klang Vijana Batirau. Baik, saudara, sekian sahaja dahulu dari Parlimen. Lebih banyak laporan dalam buletin selanjutnya. Kita kembali ke Atira di Angkasa Puri. Silakan.